A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Haji Abu Khair bin Haji Ahmad, YDP PIB Sekolah Kuasa Cenderah. Yang saya hormati barisan guru-guru perungkanan, guru-guru ahli jawatankuasa PIBG dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah seperti mana yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada baru-baru ini. Baik, dalam garis panduan ini ada 7 perkara yang dibincangkan ya. Tapi insyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan lebih kurang dalam 5 perkara sajalah ya, yang berkaitan dengan murid-murid di sekolah rendah. Baik, yang pertamanya berkaitan dengan tujuan garis panduan ini dikeluarkan adalah sebagai rujukan kepada semua pegawai di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ya, termasuklah sekolah. Baik, yang keduanya ialah objektif garis panduan ini dikeluarkan adalah untuk memastikan pengurusan sekolah dan asrama dapat berlaku dengan lebih teratur dan lancar. Yang kedua, keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah diutamakan semasa mereka berada di sekolah. Dan yang ketiga, supaya proses PDP berlaku dalam keadaan selamat ya. Sedikit tafsiran untuk maklumat kita bersama. Bergejala bermasuk simptom awal COVID-19 ya, sama ada mengalami demam ya, suhu melebihi 37.5 Celsius dan ke atas, batuk, semua sakit tekak atau sesak nafas. Kemudian yang seterusnya adalah penjarakan sosial bermaksud jarak antara satu individu dengan individu lain sekurang-kurangnya 1 meter dalam sebarang aktiviti. Baik, ini untuk makluman kita bersamalah ya. Yang seterusnya, peranan dan tanggungjawab. Ini untuk sekolah saya tak perlu baca ya. Kemudian saya nak pergi kepada peranan dan tanggungjawab ibu bapa ya, dan penjaga. Baik, yang pertamanya tuan-tuan hendaklah pastikan bahawa anak-anak jagaan tuan-tuan berada dalam keadaan sihat ya, menjaga kebersihan diri pada setiap masa dan tidak menunjukkan gejala awal COVID-19 ya, sebelum hadir ke sekolah. So, jadi kalau sekolah diumumkan buka nanti, so sebelum itu tuan-tuan kalau boleh dapatlah memastikan anak tuan-tuan berada dalam keadaan sihat ya. Kemudian mohon juga kerjasama daripada tuan-tuan untuk membantu anak-anak jagaan belajar mengikut kemampuan ibu bapa dan penjaga di rumah ya. Jadi insya-Allah aktiviti guru-guru akan sediakan. Kemudian yang ketiganya, memberikan motivasi kepada anak-anak jagaan untuk terus belajar ya. Maklumlah anak-anak kita ni dah cuti dah lama, 3 bulan lebih ya. Jadi diharapkan tuan-tuan sama-samalah membantu memberikan kata-kata semangat dan motivasi kepada anak supaya mereka belajar tu bersemangat seperti sebelum ini ya. Kemudian yang seterusnya adalah okey ni untuk makluman tuan-tuan ya, dalam garis panduan ini ada mengatakan bahawa penghimpunan sekolah dan aktiviti lain yang melibatkan murid, guru atau warga sekolah berkumpul secara beramai tidak dibenarkan ya. Contohnya kumpulan resmi hari Isnin ya, aktiviti core kurikulum pada petang pada setiap stesen sebelumnya tidak dibenarkan ya. Nanti akan diberitahu balik bila boleh disambung semula. Baik, kemudian yang seterusnya ialah yang ini kerja-kerja membersihkan bangunan ini kita telah buat setiap hari kelas dalam sekolah dalam keadaan bersih sebab kita ada pekerja yang membersihkan semua kawasan di sekolah ini Okey, kemudian selepas sahaja murid balik daripada sekolah jika sekolah buka nanti, setiap kali murid balik, selepas itu pekerja-pekerja ini akan membersih mana-mana kawasan yang sentiasa murid lalu, murid pegang dan sebagainya, seperti pemegang besi di tangga turun bangunan itu insya-Allah kena bersihkan setiap hari. Kemudian susu atur ni bilik-bilik darjah ni kita dah buat dia ada mengikut SOP yang ditetapkan ada penjarakan 1 meter antara satu meja dengan satu meja itu telah pun kita buat Kemudian memastikan kantin hanya menyediakan makanan membungkus. Ini waktu rehat murid-murid ini akan makan makanan telah dibungkus oleh pihak kantin dan mereka ni hanya akan makan di bilik kelas masing-masing nanti urusan bagaimana nak ambil makanan tu kita guru-guru telah kenal pasti Okey, kemudian di sekolah kita juga ada bilik sakit untuk murid-murid ataupun warga sekolah yang tidak sihat yang ada gejala ni, kita akan tempatkan di sini sebelum kita memberitahu kepada pusat kesihatan daerah Okey,
Menyediakan pelan lokasi, diletakkan tanda penjarakan sosial. Ini semua kita dah buat di kawasan sekolah, sama ada di koridor, laluan murid, dalam kelas dan sebagainya. Okey, kemudian yang seterusnya, mempamerkan bahan bercetak mengenai langkah kebersihan dan keselamatan di lokasi strategik. InsyaAllah kita akan pamerkan di kawasan sekolah, di pintu pagar sekolah untuk maklumat kita bersama. Kemudian yang seterusnya ialah kita akan mengikut SOP yang telah ditetap oleh Kementerian Pendidikan, khususnya bila murid masuk ke sekolah, mereka ini wajib, murid, guru dan semua pekerja mereka ini wajib kita ambil suhu dulu. Kemudian yang keduanya, murid ini wajib membasuh tangan sekerap mungkin di sekolah. Kita telah tetapkan sekurang-kurangnya 5 kali murid ini membersihkan tangan di tempat yang telah kita sediakan di kawasan sekolah, mengikut jadual dan masa yang telah kita tetapkan. Itu dua perkara yang penting yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, kemudian yang seterusnya secara ringkasnya saya nak terangkan di sini ialah seterusnya berkaitan dengan tindakan yang perlu kita ambil sekiranya terdapat kes positif COVID-19 dalam kalangan murid, guru dan warga sekolah yang disahkan oleh PKD. Andai kata kita tak nak benda ni berlaku, tapi sekiranya berlaku, kita akan, pihak sekolah akan membantulah pihak PKD, pusat kesihatan daerah ni, untuk mendapatkan nasihat daripada mereka mengenai keperluan melaksanakan pemasaman kuman di lokasi yang dikenal pasti. Baik, begitu juga dengan pengajaran dan pelajaran. Okey, baik. Mungkin bila murid datang ke sekolah, PDP pembelajaran berlaku seperti biasa. Alhamdulillah di sekolah kita ini murid tidak ramai dan kita tidak perlu nak ubah jadual waktu. Kalau ubah pun ada sikit saja. Jadi insyaAllah murid bila balik sekolah nanti mereka boleh belajar seperti biasa, seperti sebelum ini. Sebab kita tidak melibatkan tidak mengubah jadual waktu dan sebagainya. Sebab kelas kita masih kelas yang sama. Okey, kemudian yang seterusnya ialah di rumah PDP di rumah. InsyaAllah sebelum murid masuk sekolah bermula daripada 24 bulan Jun ini, kita akan sediakan aktiviti latihan untuk murid-murid buat di rumah. InsyaAllah kita akan letakkan di pondok jaga ataupun pondok pengawal keselamatan di dalam kotak yang kita sediakan mengikut kelas masing-masing. Kemudian nanti kita akan maklum kepada ibu bapa melalui grup WhatsApp kelas masing-masing untuk ambil aktiviti yang cikgu sediakan itu, bawa balik rumah, anak-anak kita buat, kemudian hantar balik ke pondok jaga mengikut tarikh yang telah ditetapkan kepada mengikut kelas masing-masing. Sebab apa walaupun murid berada di rumah, kita nak pastikan murid itu belajar kerana mereka ini juga akan ditaksir di akhir tahun nanti untuk memastikan mereka tahap pencapaian mereka dalam PDPC pada tahun ini. Okey. Kemudian ibu bapa juga digalakkanlah untuk membantu pihak sekolah seperti meningkatkan kesedaran dan kefahaman berkaitan dengan COVID-19 ini kepada anak-anak, memberi nasihat berkaitan dengan penjarakan sosial, kemudian memberi nasihat supaya tidak bersalaman ataupun bersentuhan antara satu sama lain, sama ada guru, rakan-rakan ataupun orang di sekeliling. Okey, kemudian menasihati anak-anak supaya sentiasa mengamalkan kebersihan sebelum dan selepas makan. Okey, kemudian seterusnya ialah menyarankan ibu bapa menyediakan makanan dan minuman dari rumah. Ini terpulang sebab ada tuan nak sediakan makanan dari rumah ataupun nak beli di kantin, tidak masalah. Di kantin kita akan letakkan makanan dibungkus dan murid akan dimakan di kelas masing-masing saja yang disediakan oleh guru pada masa itu. Okey, kemudian pastikan anak jagaan mengambil sarapan sesuai sebelum ada ke sekolah, menasihati anak jagaan agar tidak berkongsi makanan minuman. Ini kita akan maklumkan pada semua murid. Kita tak nak murid ini berkongsi apa saja dengan kawan mereka. Malah tempat duduk mereka pun mereka tak boleh berkongsi. Kita akan tandakan nama mereka di kursi mereka supaya mereka tidak boleh pergi tempat orang lain. Kemudian membantu pihak sekolah menyediakan pen sanitasi tangan, hand sanitizer ini. Kemudian ini insyaAllah dah ada, kita akan minta pada PIBG satu untuk beli untuk pengumbah suhu ini, yang lain itu dibekalkan oleh PPD. Jadi itulah saya rasa sebaringkas yang saya nak terangkan pada tuan-tuan dan puan. InsyaAllah sebelum buka sekolah nanti kita akan edarkan pamphlet yang saya bacakan ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan
Dan sekiranya tuan-tuan dan puan ada kemuskilan ya, bolehlah berhubung dengan pihak sekolah. Saya itu saja untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.